Terima kasih Datuk Ketua. Pak Menteri, soalan saya nombor 1. Ya, sila Yang Mohd Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Yang di-Pertua, saya mohon untuk menjawab soalan ini bersekali dengan 4 lagi soalan lain, iaitu dari Yang Berhormat Alu Gajah yang dijadualkan pada hari ini juga, Yang Berhormat Kubang Pasu dan Yang Berhormat Libaran pada 17 hari bulan Jun, dan Yang Berhormat Paya Besar pada 18 hari bulan Jun, kerana kesemuanya menyentuh isu dan perkara yang sama. Ya, sila Yang Mohd. Datuk Seri Yang di-Pertua, agenda transformasi nasional adalah bertujuan untuk meningkatkan gerakan usaha bersepadu bagi menjadikan Malaysia negara maju berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020 dengan mengekalkan dan meningkatkan perpaduan di kalangan rakyat. Agenda transformasi nasional ini berteraskan 5 program utama, iaitu program transformasi kerajaan GTP, program transformasi ekonomi ETP, program transformasi sosial STP, program transformasi politik PTP dan program transformasi fiskal FTP. Pelaksanaan agenda transformasi nasional ini pula diperkukuhkan dengan 7 bidang keberhasilan utama negara NKRA, 12 bidang keberhasilan ekonomi negara NKEA dan 6 inisiatif pembaharuan strategik SRI. Kurang sebulan yang lalu, iaitu pada 12 hari bulan Mei 2014, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah sekali lagi membentangkan secara langsung menerusi RTM kepada seluruh rakyat Malaysia tentang laporan tahunan 2013 mengenai perkembangan GTP dan ETP serta prestasi perincian pencapaian bagi setiap kementerian. Seperti tahun sebelumnya, laporan tahunan ini telah memaparkan kejayaan serta cabaran yang dihadapi dalam melaksanakan program-program yang direncana bagi memberikan hasil yang signifikan. Sektor awam dan sektor swasta perlu diberi pujian sebagai penyumbang besar kepada perjalanan transformasi negara ini. Walaupun agenda ini adalah program berterusan, namun berdasarkan pengesahan pencapaian oleh para pakar termasuk dari pihak berkecuali, GTP telah berjaya mencapai kejayaan 104% daripada sasaran keseluruhan bagi tahun 2013. Antara pencapaian inisiatif GTP adalah seperti berikut. 1. Bagi tahun 2013, NKRA menangani kos sara hidup rakyat telah berjaya memberikan manfaat kepada lebih 4.8 juta isi rumah Malaysia yang berpendapatan rendah. Ini dibuat melalui pemberian tambahan melalui bantuan rakyat Satu Malaysia atau BRIM 2.0 yang melibatkan peruntukan berjumlah 2.91 bilion ringgit. Kerajaan juga telah memperluaskan skop penerima kepada individu bujang berumur lebih 21 tahun, sekaligus memberikan manfaat kepada tambahan hampir 2 juta individu lagi. Pemberian voucher buku Satu Malaysia telah diperluaskan kepada 1.2 juta pelajar di institusi pengajian tinggi awam dan swasta, di mana masing-masing menerima voucher bernilai RM250 setiap seorang. Manakala di bawah inisiatif bantuan awal persekolahan, seramai 5.2 juta orang murid sekolah rendah dan menengah telah menerima bantuan tunai sejumlah RM100 setiap seorang. Kedua, manakala bagi NKRA mempertingkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mengimbau sejarah negara semasa mencapai kemerdekaan, kadar kemiskinan adalah pada tahap lebih 60%. Hampir 6 dekad kemudian, iaitu pada tahun 2012, kadar kemiskinan telah menyusut kepada 1.7%, manakala kemiskinan tegah hampir disifarkan kesemuanya. Program Satu Azam merupakan satu prakarsa inisiatif khusus yang bertujuan untuk membawa isi rumah berpendapatan rendah keluar daripada paras kemiskinan menerusi beberapa kaedah termasuk pelajaran keusahawanan, aktiviti pertanian dan perkhidmatan. Setakat ini dicatatkan lebih 168,000 individu telah berjaya meningkatkan tahap pendapatan mereka menerusi program Satu Azam yang dijalankan. Selain itu, dalam bidang pendidikan pula, pada tahun 2013, enrolment prasekolah telah berjaya ditingkatkan kepada 82% bagi kohort umur 4 hingga 6 tahun berbanding dengan 67% enrolment prasekolah pada tahun 2009. Datuk Seri Yang di-Pertua, program transformasi ekonomi ataupun ETP pula menggabungkan 2 komponen, iaitu 12 bidang ekonomi utama negara atau NKEA yang memberi fokus kepada pertumbuhan ekonomi, dan kedua, 6 inisiatif pembaharuan strategik atau SRI yang merangkumi dasar serta prosedur yang dilaksanakan bagi mewujudkan persekitaran perniagaan yang bersaing dan dinamik. Gabungan NKEA dan SRI ini disasarkan untuk melonjakkan pendapatan
negara kasar per kapita atau PNK kepada $15,000 Amerika, mencipta 3.3 juta peluang pekerjaan baru serta menarik pelaburan berjumlah $444 bilion Amerika menjelang tahun 2020. Terkini, daya tahan ekonomi Malaysia telah dipacu oleh pelaburan sektor swasta yang kini mencecah 61% daripada jumlah keseluruhan pelaburan, di mana momentum yang berterusan dalam pelaburan sektor swasta ini telah mewujudkan peluang pekerjaan melalui pertumbuhan PNK per kapita pada tahun 2013 telah meningkat kepada $10,060 berbanding $7,059 Amerika pada tahun 2009. Antara pencapaian ETP yang membanggakan termasuklah kejayaan Invest KL yang berjaya menarik 15 syarikat multinasional dari Amerika Utara, Eropah dan Asia untuk menubuhkan pejabat serantau mereka di sini. NKEA Minyak, Gas dan Tenaga yang bermula operasi terminal penggasan semula cecair gas asli atau Liquefied Natural Gas LNG Petronas di Sungai Udang Melaka yang bertujuan untuk memelihara keselamatan jangka panjang bekalan gas domestik. Manakala di bawah SRI Pembangunan Modal Insan, Perintah Gaji Minimum 2012 dan Akta Umur Persaraan Minimum 2012 telah dikuatkuasakan pada Januari 2013. Menerusi SRI ini juga, program MyProCert telah dilaksanakan bagi meningkatkan kemahiran dalam tenaga kerja sedia ada. Program ini menawarkan sehingga 33 set kemahiran ICT termasuk dalam bidang perangkaian, keselamatan dan projek pengurusan. Justru adalah jelas bahawa agenda transformasi nasional telah bergerak dalam satu sinergi untuk mendaya dan mengubah Malaysia menjadi negara dengan status berpendapatan tinggi. Datuk Seri Yang di-Pertua, kita boleh berasa bangga di pesada dunia kerana buat 2 tahun berturut-turut Malaysia telah menduduki tempat 10 teratas dalam Indeks Ease of Doing Business oleh Bank Dunia dengan kedudukan di tempat ke-6 bagi tahun 2014 berbanding tempat ke-8 pada tahun 2013. Menurut statistik terkini Global Innovation Index, keupayaan inovasi Malaysia telah melonjak 7% dari tahun 2011 ke 2013 yang meletakkan kita pada kedudukan 32 daripada 142 buah negara. Namun begitu, adalah diharap janganlah kita mudah berasa selesa dengan angka-angka yang disebutkan tadi, tetapi seharusnya ia diambil sebagai cabaran untuk terus memberikan kita semangat berusaha dengan lebih gigih agar pencapaian dapat dipertingkatkan lagi. Kerajaan amat menyedari bahawa agenda transformasi nasional ini tidak akan berjaya tanpa kerjasama dan sokongan daripada semua pihak. Sesungguhnya dasar transformasi nasional ini adalah untuk memastikan bahawa di akhirnya nanti pertumbuhan negara dicapai dengan cara seimbang, inklusif dan mampan, bukan sahaja ketika menjelang tahun 2020, bahkan diharap akan lebih jauh daripada itu, insya-Allah. Yang Amat Lenggong. Terima kasih Datuk Ketua. Saya nak ucapkan tahniah kepada kerajaan. Ternyata usaha yang dibuat telah mampu meletakkan negara kita di lansar betul untuk kita capai status sebuah negara maju. Saya nak tanya, sejauh manakah program-program ini benar-benar mampu untuk menyelesaikan isu pembasmian kemiskinan secara jangka panjang. Kemudian kita juga tahu bahawa hari ini cabaran begitu berbeza dan tidak sama lagi. Perubahan ekonomi, cabaran-cabaran yang berlaku di seluruh dunia. Untuk itu, apakah penambahbaikan dan persediaan yang dibuat oleh kerajaan supaya semua program ini dapat dan mampu dilaksanakan dan berterusan, malah penambahbaikan dapat dilakukan dari masa ke semasa. Terima kasih. Terima kasih Yang Mohd Lenggong. Kerajaan berusaha untuk mempersiapkan apa juga perkara yang perlu dan diharapkan tidak ada sebarang gangguan yang boleh kita kawal dalam memastikan matlamat tersebut dapat dicapai. Saya telah pun memberikan sedikit kedudukan kemiskinan dalam negara yang kita harapkan dapat kita terus kurangkan pada masa-masa akan datang. Tetapi saya tertarik dengan apa yang disebut tentang cabaran hari ini. Malahan cabaran tersebut telah kita gunakan sebagai salah satu peluang, di mana sebagai contoh penggunaan ICT yang lebih meluas dimasukkan di dalam perancangan kita. Sebagai contoh, ada satu program yang dipanggil Housewife Enhancement and Reactivate Talent Scheme, di mana
isteri-isteri yang berada di rumah yang tidak bekerja diberikan pendedahan menggunakan ICT untuk mereka berkecimpung dalam perniagaan bagi membolehkan mereka mendapat pendapatan, supaya juga apa yang saya nyatakan tadi, My ProCert, di mana kita menyediakan 33 kursus-kursus ICT yang boleh dimohon oleh seluruh rakyat Malaysia untuk mereka meningkatkan pengetahuan dalam bidang ini. Jadi justru itu kita mengharapkan bahawa apa yang disusun ini yang akan dilaporkan secara berkala, yang akan dibentangkan kepada rakyat setiap tahun, dapat memberi petunjuk sama ada kita berada di landasan yang benar atau tidak. Dan alhamdulillah hari ini kita berada dalam kedudukan yang boleh, kalau dipetik perkataan yang digunakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, buat hari ini kita mungkin boleh dapat capai sasaran kita lebih awal daripada tahun 2020. Terima kasih. Rantau panjang. Terima kasih, Tuan Ketua. Soalan tambahan saya mengambil apa jawapan Menteri tadi, jangan selesa dengan angka yang ada. Saya juga mengingatkan kepada semua kita, jangan selesa dengan jawapan Menteri. Sebab kita melihat, walaupun pelbagai realiti yang disebut oleh kerajaan hari ini, kita melihat realiti di bawah, rakyat berdepan dengan kos hidup yang tinggi. Harga getah yang semakin rendah, keadaan kehidupan yang semakin membebankan rakyat. Begitu juga lepasan universiti yang tanggungan hutang pelajaran yang begitu tinggi melalui PTN, pengangguran yang tinggi di kalangan siswa. Jadi macam manakah agenda transformasi menyelesaikan kemelut masalah golongan pekebun kecil dan miskin, nelayan miskin, buruh yang miskin, yang buruh di sana yang miskin, yang berdepan dengan tekanan harga barang yang semakin makan lagi ini. Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat atas galakan yang diberikan. Kita sentiasa mengambil cabaran itu sebagai satu peluang, seperti yang saya nyatakan tadi. Kita harap semua dapat bantu dalam usaha untuk memberi penjelasan yang sebenar. Kadang-kala di bawah berlaku juga suasana di mana rakyat terkeliru. Ini hakikat yang berlaku. Ada banyak perkara, saya tak mau sebutkan satu persatu. Tetapi ada banyak perkara yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan tetapi dikelirukan oleh mana-mana pihak. Saya tak nak tunjukkan kepada sesiapa. Yang ini tidak akan membantu. Kita tidak boleh berpolitik sepanjang masa. Pilihan raya dah lepas, kita dah bagi seluruh perancangan kita secara telus dan terbuka, dibentangkan secara langsung. Saya rasa kalau boleh disebut, satu-satunya negara kerajaan membentangkan perancangan untuk dijayakan oleh semua, tidak kira pemimpin tetapi juga rakyat. Dan kalau ada masih kata-kata sanksi ini, kita kena rujuk kepada pihak ketiga yang memberi penghormatan, pengiktirafan kepada apa yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Sebab itu tentang soal kos sara hidup yang sering ditimbulkan, kerajaan Barisan Nasional bukan hanya cuba memberikan sebanyak mungkin subsidi kepada mereka yang memerlukan secara bukan lagi berpukal tapi secara bersasar. Malahan kita juga melihat tentang kualiti hidup. Kita tidak boleh melihat hanya kos sara hidup. Kita juga perlu melihat kepada kualiti hidup. Sebab itu dalam apa yang kita rangka ini, dia merangkumi tentang usaha untuk kita membebaskan rakyat daripada kemiskinan, dan kita juga akan meningkatkan kualiti kehidupan rakyat Malaysia yang pada saya, kalau dibandingkan dengan zaman-zaman terdahulu, kita sedang berada dalam keadaan kualiti hidup yang lebih selesa. Mungkin tidak paling baik, tetapi jauh lebih baik daripada zaman terdahulu. Terima kasih Yang Berhormat.